Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video ini. Seperti saya janjikan, episod kedua, tips mudahnya buat video, kita akan menceritakan tentang asas atau fundamental atau prinsipal kepada pembikinan video. Sebelum untuk bercerita lebih lanjut, sila tekan butang notifikasi dan juga butang subscribe. Anda akan mendapat video-video terkini dari saya selagi mampu untuk disiarkan di channel ini. Okey? Teruskan menonton sehingga video ini tamat. Silent please. 5 seconds for start recording. 5, 4, 3, 2, 1, on you. Okey guys, terima kasih kerana terus menonton dan sudi menonton dan menantikan episod kedua. Okey. Dalam kita membuat usaha untuk menerbitkan sesuatu video, tak kisahlah apa video sekalipun, yang paling penting 4 perkara. 4 proses ini yang paling penting yang kita harus lalui. Sama ada sedar atau tidak, sebenarnya setiap orang yang membuat video atau pembikin video ini, saya tak boleh kata filem sebab terminologi ataupun jargon filem ini digunakan hanya kepada mereka yang menggunakan filem. Istilahnya ialah pembikin video atau independent video maker ni, dia akan melalui proses ini. Pertama, seseorang yang nak buat video ni mesti ada idea. Benda yang paling besar adalah idea. So, idea. Apa idea nak buat? Apa cerita nak buat ni? Daripada idea tu kita pecahkan. Okey. First, selepas dapat idea, kita akan melalui satu proses yang dipanggil pre-production. Okey, pre-production ni apa yang terlibat? Dalam pre-production ni, pertama, dia akan buat proposal. Kalau kat TV station, kita kena buat proposal. Ada idea, dia buat proposal. Okey, proposal, kalau kita tak ada, kalau kita tak submit pun dekat TV station, kita tak submit pun dekat siapa-siapa pun, untuk diri sendiri pun perlu ada proposal. Kenapa perlu ada proposal? Sebab, pertama kita nak tengok, nak kira scheduling. Penjadualan, bila nak recording, bila nak editing dan sebagainya, satu. Yang kedua, kita nak tengok kos yang terlibat dalam sesuatu pembikinan video. Kemudian kita nak tengok juga idea kita ni nak kembang macam mana. Okey, dalam pre-production dia akan melibatkan proses tadi proposal. Lepas proposal kita akan buat draft script. Lepas draft script yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita akan cari manpower. Kita akan pergi reki. Tahu reki? Survey. Pergi usah kan, mana tempat yang best, mana tempat yang kita nak shoot, menepati tak skrip yang kita buat. Kita bukan buat setengah-setengah orang. Ini ramai orang yang salah faham ataupun ajaran sesat ni. Ada sesat. Sebab ada orang cerita dengan saya, nak buat video first thing dia nak apa? Storyboard. Mak kau, terkejut aku. Storyboard apa kejadahnya kalau tak ada idea, tak ada draft script. Storyboard ni biasanya kita nak guna untuk apa? Storyboard ni biasa kita nak guna yang saya pakai sendiri. Orang lain saya tak tahu. Saya pakai sendiri. Kalau kita shoot commercial, purely 45 second, 30 second or 1 minute commercial. Benda yang melibatkan belanja besar, shooting yang kritikal, lokasi yang kritikal, yes, we need storyboard, satu. Yang keduanya, kalau kita shoot scene yang critical scene. Contohnya meletup. Takkan kita nak ulang 3-4 kali meletup. So, cukup sekali meletup, tapi dia ada storyboard. Dia ada dia punya camera movement, angle-nya dan sebagainya, technical spec dan sebagainya, lighting punya setting up dan sebagainya. So, yes, we need a storyboard. Tapi kalau setakat macam ni, pacak satu kamera, kau cakap depan kamera sampai bateri habis, so why you need a storyboard? Okay, fine. Okay, so yang paling penting dalam pre-production, kita mesti tahu berapa kos kita nak pakai. Okay, dan satu perkara yang orang lupa, iaitu treatment. Olahan penerbitan. Apa itu treatment? Treatment adalah satu proses, adalah satu benda yang kita buat. Kita rangka. Macam nak buat rumah, kita kena ada rangka rumah, frame. Ini drawingnya macam ni, asas foundationnya macam ni. Sama juga dalam buat video. So, apakah bentuk video yang kita nak produce? Penerbit atau orang yang buat video ni biasanya orang yang kuat berangan. Ataupun dalam bahasa sedap sikit, dia panggil visualization. Kita kena visualize, kita kena impikan, kita kena anggarkan, kita kena angankan apa bentuk video yang kita nak buat. So, kita kena buat treatment. Treatment kita apa dia? Okay, pertama kita nak tahu apa?
Apa dulu kita nak pakai? Oh, kita kena letak montaj. Montaj bukan 3 minit Montaj hanya 30 to 45 second. Montaj yang saya faham. Jangan orang lain, saya faham. Yang saya faham ialah identifikasi ataupun permulaan, macam cover buku lah kan, cover dia kan, permulaan kepada sesuatu rancangan televisyen. Pernah kau tengok montaj buletin utama ke, montaj berita perdana ke, berita wilayah dekat RTM tu sampai 3 minit? Ada? Tak ada. Paling lama 15 second, 20 second, 30 second, itu saja. Itulah yang dinamakan montaj. Bukannya still foto kau tampal kau susut, kau kata, tengok, saksikan montaj. Malaysia. Malaysia aku. Okey, lupakan yang tu. Okey, so treatment kena apa? Nak buat montaj, nak buat stand up. Stand up tahu kan stand up? Stand up dulu, kalau stand up ni yang popular dulu, satu wartawan di TV swasta dulu suka begini. Sabah akan terus perkasakan sektor pertaniannya melalui rancangan pembangunan koridor Sabah. Langkah itu dilihat sebagai kunci menangani kadar kemiskinan di negeri itu selain membolehkan Sabah menjadi sara diri dalam makanan yang dihasilkan, ibarat kuat pohon kerana akarnya, kuat akar kerana tanahnya. Kalam Singwalia, Tenum Sabah, TV3. Mesti siapa yang sezaman dengan saya yang tahu mana kata anda dah tu. Itu stand upper. Okey. Ataupun kita nak guna voice over. Voice over ni suara latar. Kita pakai suara latar je semuanya. So visual lay atas, suara latar. Okey. So itu yang kita nak pakai. Lepas tu kita nak ceritakan apa? Kita kena tulis juga rentetan cerita kita. Okey, katalah kita kata montaj 30 saat. Lepas montaj 30 saat, okey, compare. Ini jargon ni yang saya nak sebut. Jargon nanti saya akan describe kat bawah ni. Compare bermaksud perantara. Okey, compare, appear, 1 minute, describe, introduction. Lepas tu nak masuk apa? Lepas tu kita kata, okey, kita letak voice over. Voice over nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal, tak kisahlah ceritalah pasal apa. So, treatment adalah susunan bagaimana kita nak menghasilkan video kita akhirnya jadi macam mana. Okey, kita susun lah. Satu, lepas ni apa dia, lepas ni apa dia, supaya kita ada idea. Dan yang paling penting, kita kena decide berapa minit kita nak buat video. 2 minit, 3 minit, 10 minit, 15 minit, 12 jam, 13 jam, 3 hari 3 malam. Atau ikut kata kawan saya, pengsan 4 hari 4 malam. Kau? Okey, so itu treatment. So ini orang yang biasanya orang tak buat. Sebab orang tak nampak kepentingan. So dia akan run through, just follow the flow dan sebagainya. So kita kena drag buang masa. Sebab dalam pemikiran video, masa shooting tu penting. Masa time is very important. Kerana drag je shooting, maka budget akan burst. Akan drag. So siapa yang tengok ni, yang faham, yang pernah buat video, dia tahulah apa yang saya maksudkan. Okey, dah ada treatment, dah pergi survey. Pergi reki tengok mana tempat best, mana boleh jadi location untuk shooting atau sebagainya. Okey, lepas tu kita nak buat apa lagi? Kita kena cari kawan-kawan. Siapa yang nak buat? Okey, kalau macam saya, digital camera journalist, kata BBC, bukan saya kata, BBC yang letak term ni, okey? BBC kata, okey, kalau sebagai digital camera journalist ni, one man show lain cerita. Sebab kalau buat news, is a different approach. News, documentary atau magazine type is a different approach. Okey, kalau current affair coverage is a different approach. Tapi saya cerita, kita buat basic video. So basic video mesti have treatments. Kita kena pergi reki. Kita kena cari manpower. Kalau tak biasa buat seorang, so kena carilah kawan-kawan yang biasa buat. So mana kata pre-pro ni dah habis, skrip pun kita tengok dah approve, cantik dah. Baju apa nak pakai, dan terima kasih kepada Kitchen Nicholas sponsor baju ni. Dah habis dah, kita dah faham dah, kita dah buat kerja framework kita. Kalau perlu minta kebenaran, minta permit, beli lesen, buatlah, bayarlah apa benda pun, sebab itu termasuk dalam pre-production. Kalau nak interview orang, nak cari orang, carilah call interview, tanya bila masa dia lapang dan sebagainya. Siapkanlah segala benda sebelum pergi syuting. Sebab kalau siapkan semua dokumen, draft script dah ada ataupun final script dah ada, mana rupa grafik illustration kita dah ada, apa bentuk montaj kita nak pakai dah ada. Siapa compare kau? Compare ni main peranan. Kalau saya jadi compare, siapa nak tengok? Kalau kata sanggup meletakkan risiko, saya meletakkan risiko. Saya sendiri cakap. Sebab orang lain tak akan faham apa yang kita cakap. So, saya sendiri cakap. Tak ada masalah. Saya cakap lah. Okay, fine. Habis dah pre-production. Habis. Okay. The second stage, barulah kita pergi production. Bukan terus shoot. Dah dapat skrip, dah ada semua bahan, barulah kita pergi shoot production. Production ni maksudnya kita pergi lokasi, usunglah kamera. Kalau ada phone camera je, phone camera ni pun jadilah.
Janji kamera boleh capture the image. Kita nak kamera yang boleh capture the image, capture the audio and video. That's what we call is video production. Video production dia mesti capture audio dan video. Bukan video saja. Okey. Lepas tu macam biasalah kalau nak pergi syuting, kamera, mikrofon, tripod, lighting dan sebagainya. Itu perlu benda yang ada, equipment yang asas sangat yang perlu ada. Habis syuting, so kita pergi dekat habislah production. First step pre-production yang sebutkan tadi. Second step is production. Okey, dah habis dah production. Okey, post production ni apa yang terlibat dalam post production. Okey, pertama ialah of course, pertama sekali proses kita balik daripada syuting, kita kena preview semua material yang ada. Semua bahan kita shoot kena preview, muntah. Kalau 3 jam, 18 jam kau shoot, kau preview lah semua, muntah preview pertama. Kau dah muntah preview, then you will be a good producer. Dah habis preview, barulah kita start offline editing. Zaman dulu pakai deck to deck, dek. Tak pakai komputer ni. Tak ada online, tak ada non-linear editing. Semua linear editing kau, deck to deck, sampai bengkak jari duk ketuk. Zaman purba kala. Korang tak merasa lah. Kan zaman sekarang telefon pun boleh. Telefon ni boleh edit video tau, boleh sending tau. TV station pakai kau, ambil kau. Okey, pakai this types of komputer dan sebagainya kan. Okey. So, okey. Ada offline. Offline ni maksud rough cut. Kita dah dapat dah. Rough cut. Okey, cara nak buat rough cut mudah je. Kalau ada voice over, record dulu voice over untuk guidance. Betul, cari tampallah gambar apa semua sebagai, dah dapat offline. Dah nampak offline, tengok cantik tak? Comel tak? Oh, cun. Kelas, hebat. Okey, fine. Dah dapat. Dan barulah kita letak transition, kita nak letak grafik, kita nak letak segala bala lah dekat atas video kita, dalam video kita letak. Okey, fine. Lepas tu, dah habis tu, dan kita letaklah music. Ini menyentuh dua perkara. Pertama footages, yang kedua music. Tolong jangan curi music orang. Tolong jangan curi visual orang. Kalau perlu bayar. Pergilah. Banyak contoh Shutterstock, stock footage, image apa semua ni, pergi cari, ambil. Cari yang betul-betul royalty free music. Jangan curi music orang. Sebab kalau kita nak load dekat YouTube, kalau ada music yang ada copyright, memang you tak boleh nak monetization. Tak dapat pun source of income. Tak boleh nak monetization sebab dia akan ada copyright claim. So akan menjejaskan kita punya video di YouTube, dia akan ada restriction sikit kat situ. So cara mudahnya ialah dekat YouTube, buka dekat kita punya personal administrator page, admin page tu dia ada letak satu music score. Carilah music yang sedap, banyak beribu music yang free music untuk monetization di YouTube, kita boleh pakai. Okey, sama juga kalau kita nak cari Allahu Akbar, footages. Ada footages yang free royalty, kita boleh pakai, tak ada siapa claim copyright, boleh. Tapi nak kena cari. Nanti saya tunjukkan macam mana nak mencarinya, kat mana ikon tu nanti episod akan datang. Okey, episod yang lain. Okey, baik. So, dah habis post production. Dah habis, dah siap, dah final, dah convert jadi MOV, dah jadi apa, dah transfer jadi CD dan segala balanya. Okey, habis. The last stage yang kita kena faham iaitu postmortem. Ramai orang tak buat postmortem. Okey, tapi orang tanya, untuk apa postmortem ni? Postmortem ni biasa orang mati je buat postmortem kan? Tak. Sebenarnya dalam video production you kena buat postmortem. Tang mana postmortem ni? Okey, mudah aja. Kalau kita pergi dekat Facebook ke, kalau kita pergi dekat YouTube ke, kan kita ada analytics. Analytics tu adalah postmortem kita. Nak tengok video kita berapa ramai orang tengok. Nak tengok bagus tak konten dia, ramai tak orang tengok, orang suka tak. Dia ada komen kan, komen bawah tu kita baca komen. Ada tak cerita pasal video kita, bagus ke, awesome ke, good ke, bad ke, whatever it is. Dan saya cakap terus terang, saya sedia kecamlah video saya, viralkan video saya, kecam, like dan share, komen, kutuklah, saya tak heran. Sebab saya independent video maker. Kalau anda boleh mengutuk dan mengecam saya juga boleh mengutuk dan mengecam anda. Hati-hati Okey, yang susahnya adalah buat video pendek-pendek ni. Kalau buat panjang 3 jam tak ada masalah.
tak ada isu. Kalau tanya saya, yang saya takut sangat 30 second, 40 second video, 1 minute video was very difficult because we have a time frame. Kita ada jangka masa, jangka hayat tertentu. Kita ada satu ruang lingkup tertentu untuk habiskan video. Dan video kita banyak macam-macam nak cerita kan. That's why, balik kepada treatment kita tadi. Nampak? Hubungan, saling terkaitan dia. Kita nampak direct sangat. Tengok macam mana treatment kita, menepati tak? Dan kalau boleh kita justified. Okey, yang segmen ni berminit, 2 minit, 3 minit, 2 minit, 1 minit, 2 minit, 3 minit. Cukup. Jangan lama-lama. Paling lama 10 minit. That's boring. Video ni pun lama. Last episode pun lama. Kan, saya nak cuba dapatkan sependek, tapi tak boleh. Apabila kita buat penjelasan, kita kena bawa contoh dan sebagainya. Then it's different. Tutorial video is a difference video. Jadi cukup takat tu dulu. Saya nak recap. Mesti ada idea nak buat video. Lepas kita ada idea video, dan kita start dengan pre-production. Lepas tu baru kita buat production. Kita buat post-production. Dan dah kita tayang, dah kita siap, kita buat post-mortem. Nak tengok sejauh mana orang suka video dan gaya kita. Okay? Jangan lupa like, share dan komen video saya. Saya sedia dikecam. Dan ingat, jika saya dikecam, dan anda juga harus bersedia untuk dikecam. Ugutan Okay, fine. That's all for today, this episode. Nantikan episod berikutnya akan menceritakan bagaimana nak buat skrip, bagaimana nak shooting, bagaimana segalanya dalam tips mudahnya buat video.